Sebelum anda tonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Okey, bila ada yang tanya balik Malaysia tak, dengan pandemik macam ni, I don't think nampak gayanya tahun ni mungkin tak dapat balik Malaysia lagi sebab dengan tiadanya tourism ini, bajet sangat tight dan baru berkecimpung ke? Dalam YouTube ni belum betul-betul stable untuk membolehkan aku balik Malaysia. Untuk pengetahuan anda semua buat tourism, masa buat tourism tu, ya, kami ni kami adalah pendaftar, pengusaha berdaftar di Perancis, ya. Kami buat tourism, suami dan isteri. Suamiku ada production house dan at the same time buat tourism macam aku juga. Jadi belum dapat lagi cover pendapatan kami masa tourism yang sangat-sangat hebat. Masya Allah, sangat-sangat hebat Allah bagi. Walaupun ianya tidaklah sehebat pendapatan suamiku masa production house dulu, tapi ianya mungkin kerana ianya sangat berkat, jadi tak putus-putus dan kami tidak pernah merasa ke-short duit. Tak ada rasa sepanjang buat tourism daripada tahun berapa tu. Jadi balik Malaysia tu semuanya bergantung kepada perancangan Allah. Kalau Allah kata dapat balik, baliklah. Tak dapat balik, it's okay. Sebab apa yang Allah bagi, seperti cakap Ustaz tadi, apa yang Allah bagi itu adalah yang terbaik. Jadi kita cakap Alhamdulillah. Jadi aku cuba untuk mengajar diri untuk cakap Alhamdulillah dalam setiap situasi. Walaupun aku ni umur dah kertu, aku pun masih terus belajar untuk bersabar, redha dan bersyukur dengan apa jua keadaan yang menimpa diriku. Walau ada kalanya aku pun rasa down seperti orang-orang biasa. Jadi adik-adik semua tak bermakna orang yang makin berumur itu mereka matured, ya. Tidak. Ada orang berumur masih buang tebiat, skodeng, membawang, ada. Tapi minta dijauhkanlah daripada perangai sebegitu. Apa yang aku nak cakap ialah memang ada kalanya down, terutamanya bila daku hendak berdiri di kaki sendiri pada yang daku rasakan pada umur yang dah lewat ni, di mana orang-orang lain umur macam daku ni dah settle down ataupun senang lenang dengan suami yang membantu, yang berduit daripada kita. So kita tak perlu pening-pening kepala suami yang fikirkan semuanya. Ada kalanya daku down bila memikirkan macam tu. Akan tetapi kita daku sering diingatkan oleh kakakku, bersyukurlah sebab ada orang lain keadaan lagi teruk daripada kita. Dan it's never too late to start. Contohnya Pak Cik KFC yang buat KFC tu, he started at the age and successful at the age of 68, kalau tak salahnya 68 or 60 something. So I am only 45, only 45. So masih belum terlambat untuk bina impianku, dan impianku adalah untuk membina rumah yang besar bersama kakakku sebelah-sebelah rumah kami sebelah-sebelah, ya. Di tengah-tengahnya diasingkan oleh swimming pool. So ini swimming pool, ni rumah kakakku, ni rumahku, kami sama-sama di kawasan yang sama. Itu adalah impianku sebab aku dah tinggalkan keluargaku selama 20 tahun dan aku nak sangat tercapai impianku untuk kembali ke Malaysia, duduk di Malaysia dengan gembiranya hati yang tenang. Tetapi walau macam mana pun kita merancang, Allah yang tentukan. Jadi terima saja apa yang ada. Ramai yang cakap, alah kalau dah susah sangat duduk sana, balik je lah Malaysia di mana kemahuan, di situ ada jalan. Orang yang bercakap macam ni cuba fikir sendiri. Kita tak boleh suka sekati macam tu. Kita bergantung kepada perancangan Allah. Kita usaha, kita teruskan usaha dan bekerja, tapi perancangan itu kalau Allah kata tak bagi, bukan sekarang lah. Kalau bukan sekarang, maknanya nanti. Jadi tolong fikir sikit. Kalau anda seorang yang percaya kepada qada dan qadar, cuba berfikir cara macam tu. Bukan senang-senangnya daku nak stop semua kat sini dan terus pindah. Terlampau banyak benda yang kita settlekan. Kita sebagai seorang Islam, kita kena bertanggungjawab atas tanggungjawab kita di sini. Dan aku tak boleh nak tinggalkan semua mentua aku sebelah rumah tu atau tinggalkan rumah kita orang ni, tak boleh. Banyak benda yang kena fikirkan. So it's not as easy as it says, as you are saying, macam tu. Penatnya aku cakap, aku nak minum.
Okey, hari ini adalah hari Rabu bersamaan 20 Januari 2021 adalah hari pertama sale. Hari pertama sale. Winter sale. Kalau dulu-dulu, ya Allah, ya Tuhan. Kalau dulu-dulu zaman senang, first day of sale. Sale mesti hari Rabu seperti aku mention sebelum ni. Sale mesti hari Rabu di mana mak-mak tidak bekerja dan anak-anak sekolah rendah tidak bersekolah. Masa dulu-dulu, daku anak-anak yang Adam-Ida masa besar Adam-Ida Jid tu lah pergi sekolah, dah aku drive sampai ke Paris ni, pergi Paris Champs-Élysées ni nak pergi shopping kat sana. Pergi shopping ni, gila ke tidak? Pukul 9 pagi aku dah bertolak pergi shopping, pukul 3 petang baru balik rumah, sampai rumah. Ada lelaki ku bagi kredit kad dia je. Shopping lah kau sampai 1,000 euro ke? Tak kisah punya. Tapi keadaan sudah bertukar. Pembaziran itu tidak lagi berlaku. Jadi hari ni first day sale dah aku tak pergi. Nak menangis, rasa nak menangis. Laki ku tanya, okay, you nak pergi ke? I will send you. Macam tadi cakap, sebab semalam dah aku dah cakapkan hari ni sale kan. Tapi sebelum tidur kita berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidur sampai terlena. Lepas tu dah sambil tidur tu boleh fikir sebenarnya. Kenapa aku nak pergi sale? Adakah aku perlu? Adakah aku ada bajet untuk tu atau hanya untuk memuaskan nafsu sendiri? Jadi pagi ni bila suamiku kata nak pergi ke, I will send you. Dah aku fikir mood tu dah tak ada. Aku tengok baju-baju aku, baju dah banyak. Tengok bank account, okay, tinggal ni je duit. Ada benda penting lain nak beli ni. Lepas tu ni tengah-tengah bulan ni nak pergi shopping. Simpanan ada tapi takkan nak guna simpanan untuk shopping kan. So duduklah diam-diam di rumah buat video ni untuk anda semua. Baik kan saya? Baik nak menangis ya kak. Aduh, macam itulah. Bercerita pasal potty training. Okey, semalam adalah hari yang aku sangat-sangat busy. Jadi tidaklah potty training sangat Cik Syifa most of the time pakai diaper sebab aku terlampau busy. Jadi about every 1 or 2 hours aku suruh dia pipi. Tapi I consider it as not so well. So hari ni dia adalah hari last therapy untuk minggu ini. So dia balik sekarang daripada OT. Dah aku berapa daripada OT dah aku nak start take off a diaper lah. So buat dia potty training balik dan semoga aku berikan kesabaran. Maknanya dah aku tak boleh buat benda lain dan fokus pada dia saja. Itu adalah potty training ya. There's no me time, there's no cleaning time rumah ni nak mengemas ke apa sebab kita kena fokus. Sebab bila dah aku harapkan anak-anakku ke suamiku ke diorang cepat give up, pakaikanlah diaper. So sampai bila nak macam tu, takkan dah aku nak kuatkan semangat. Dah aku nak kuatkan buat tak tahu je diorang cakap. Tak apalah kalau diorang merungut, it's okay. Tapi asal diorang jaga je mesti dia terkencing dalam seluar. Kalau dah aku jaga, dah aku duduk diam-diam tipis tu. Cakap-cakap main-main dengan dia. Tapi orang lain cannot carry that responsibility like I do. So it's quite frustrating juga sebenarnya. So hari ni nak start balik si Syifa. Sebab semalam dah macam asyik pakai diaper je kan. Especially bila kita nak solat. Kalau tak pakai diaper kan terkencing pula kat sejadah kan. So bila kita nak solat tu kita make sure dia pakai diaper juga. So hari ni dah aku nak start balik. Maknanya here it goes again. Membasuh seluar, letak kat heater untuk cepat kering. So wish me luck and doakan Ana Syifa dapat berjaya potty training ni dengan jayanya. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Dan doakan saya diberikan kekuatan dan semangat. Dan bila saya sudah berjaya melepasi fasa ini, saya akan terpercik Elio kau. Bila dah aku dah terpercik lagi Elio. Bila aku dah melepasi fasa ini, aku akan kongsikan bersama-sama anda Journal of Potty Training Ana Syifa, anak syurgaku. So stay tuned. Okey, pernah terbaca juga ada komen yang bertanya. So anak-anak tiri Kak Nur sekarang ni mandi pagi lah since Kak Nur besarkan diorang. Dah aku tak besarkan diorang tau. Diorang dah datang masa kecil-kecil dulu, datang masa cuti sekolah ataupun 2 times a week. 2 times a week? No, 2 times a month every weekend. So basically bukan Daku yang jaga. Daku ni hanyalah seorang orang gaji yang menjaga, basuh, berak, makan, cebok. Bukan cebok-cebok no. Mandikan, masak, basuh baju, prepare. Semua dah menjaga diorang. Itu saja. That is actually terms untuk Daku ni. Daku bukanlah emak mereka dan pada pandangan orang sini pun Daku hanyalah stepmother yang itu je lah tugasanku. Jadi bukan Daku mendidik mereka. Jadi nak kata ada statement yang kata so Kak Nur dah jaga diorang daripada kecil, ajar diorang mandi semua, maknanya diorang mandi setiap hari lah sekarang I would say no. Orang putih ni superiority diorang adalah sangat tinggi. Bukan senang-senang you nak ajar diorang ni
Bukan senang-senang. So kalau dah diorang punya culture dan ajaran macam tu, no, diorang take a shower only when they need. For example, probably either mandi malam, pagi tak mandi, atau either every 2 days. Macam ada kawan-kawan jid kat sekolah, dia mandi every 2 days. Ya, so orang putih ni bukan senang-senang dia nak ikut apa yang kita buat, apa yang kita ajar, dan bukan senang-senang mereka nak teruja dengan ajaran Islam yang mereka nampak. Sebab diorang punya sebab apa tahu? Sebab pendedahan diorang dekat luar, benda-benda yang diorang biasa dekat luar adalah this big. Pendedahan pada daku yang tu hanya sikit. Sebab diorang bukan selalu dengan kita orang. So, imagine, you selalu tengok benda yang besar macam ni, benda yang baik macam ni, so you are, of course you akan teruja pada yang tu kan. Bila you dah pendedahan setiap hari tengok benda yang besar macam tu. So, it's not easy tau. So, bila kita tengok anak-anak tiriku yang selalu dengan daku ni, susah nak cakap. So, doakan je lah diorang diberi hidayah. Tapi seperti yang dah aku cakap, orang putih ni diorang punya superiority tu sangat tinggi. Bukan senang-senang diorang nak melihat yang kita buat tu dari sudut yang baik. Sebab most of the time, apa yang benda baik kita buat tu bagi mereka adalah satu benda yang terkongkong. Contohnya, anak-anakku yang tak keluar rumah ni, dia kata macam terkongkong anak-anakku ni. Atau bagi kita tengok kita gembira kan. Sama juga yang daku tak fahamnya kan. Sangat tak faham dengan orang ni. Cara bercakap adalah macam anakku terseksa dengan kita orang ni. Padahal anak-anakku cool je kot. Bila daku cerita, betul ke korang ni rasa sedih ke, terseksa ke dengan tu? No. Lagi suka duduk rumah. Tapi orang lain yang susah hati tengok anak-anakku ni suka duduk kat rumah. Bagi diorang kan, diorang ni tak lemas ke asyik ada kat rumah je, tak terkongkong ke, ada macam ni. Kenapa you tak bagi dia anak you keluar? Dan aku jadi, what? What are you talking about? Sebab, tak tahu nak cakap. Yang kau susah hati kenapa? Anak aku suka duduk rumah. Bukan aku paksa dia duduk rumah. Dia yang selesa nak duduk kat rumah. Dia yang tak nak keluar pergi berpeleseran macam budak-budak lain. Apa yang dah aku nak paksa tak kau get out boleh tak? Get out pergi jumpa kawan-kawan nak cakap macam tu. Ke dah anak aku suka duduk rumah kan? So apa masalah korang? Anak aku nak duduk rumah kenapa? So ini termasuklah anak-anak tiriku ke, mentuaku ke. So kata anak aku lah dia nak duduk rumah. Ada masa dia nak keluar, dia keluarlah nanti. Yang korang nak paksa-paksa dia orang keluar tu kenapa? Kita orang tak ada paksa. Dia sendiri nak duduk rumah. Mak bapak ada kat rumah kan. Lainlah macam korang tu. Mak bapak tak ada. Mak pun dengan boyfriend. Yang kau sibuk-sibuk dengan anak aku nak duduk rumah tu kenapa? So, stres aku fikirnya. Anak aku tak stres, kau pula stres kan. Fikir anak aku, suka hati dia lah nak duduk rumah. Dah kenapa nak risau? Ya Allah, ya Tuhan. Kita dah happy-happy, orang lain pula nak memeningkan kepala. Pelik betul lah manusia ni. So, pelik. Sebab aku fikir, ini masa diorang nak duduk rumah, nak bonding time dekat mak ayah dia yang sentiasa ada kat rumah, tak apalah kan. Akan tiba masanya, diorang akan nak keluar-keluar. Jadi masanya akan tiba, biar according to benda tu sendirilah. Buat apa kita nak paksa benda yang belum nak happen kan. So, pada daku, sampai yang geram tu sampai nak menyalahkan kita pula macam kita kongkong anak kita, you know. Oh, anak itu naturally macam tu. Naturally, dia tengok mak bapak dia jenis yang duduk rumah, dia pun duduk rumah lah. Dah yang lain-lain tu jenis dah mak bapak dia menggelinjang kat luar, anak pun menggelinjang kat luar lah kan. Kenapa nak samakan dengan keadaan kita orang ni? Anakku suka duduk rumah, apa masalah dia? Apa masalah korang anakku suka duduk rumah, bukannya kita paksa dah dia. Kenapa tak jumpa kawan kat luar? Dah kawannya pun tak ada, kawannya pergi sekolah, kawan dia pun ada seekor dua je yang dia suka dan dia pun malah nak buang masa kat luar. Nak suruh dia pergi park, bereksersis dekat park. Kat belakang rumah pun dah ada tempat eksersis, so apa keperluan untuk dia keluar? So, as simple as that. Nak suruh dia pergi jogging macam korang semua pergi jogging. Dia bukan jenis kaki jogging. Dia buat fitness yang exercise muscle tu je. Korang pergi jogging, korang nak suruh dia pergi jogging pula. Ada apa masalah korang pula kan? So, pelik. Memang pelik dengan manusia perangai macam ni. Itu antara dugaan lah bila duduk kat sini dengan kahwin dengan duda. So that's why I said jangan kahwin dengan duda. Banyak menyusahkan daripada menyenangkan. Macam-macam nak compare tu ini dengan mentua lagi. Aduh, sabar. Ni tengah marah ni, tahu marah. Tapi marah sekejap je.
Okey, ada yang pernah bertanya, sahabat bertanya minta maaf tak jawab ya, tapi bukan tak jawab, sebab baca mesej ni satu persatu dan terlampau banyak, bukan mesej, terlampau banyak komen dan masa daku adalah sangat terhad, dengan especially dengan tengah potty training ni kan. Yang bertanya, mentuaku pernah datang Malaysia ke tak? Okey, untuk pengetahuan anda, mentuaku umur mereka adalah 85 tahun. Jadi bila dah aku berkahwin 20 tahun yang lepas, umur mereka dalam 65 tahun. Dan pada ketika itu, macam nak cakap Diorang ni bukan yang boleh travel jauh-jauh. Diorang ni bukanlah orang yang berfikiran terbuka sangat, yang macam mana nak cakap bukan jenis yang nak mengembara kat tempat orang lah. Macam mentua ni, mak mentua ke tu, ya. Dia pernah dengan kawan-kawan, dia pergi pernah Egypt, dekat situ-situlah kan, Egypt, kawasan-kawasan sini lah. Asia yang terlampau jauh yang memerlukan perjalanan kapal terbang yang panjang, tak. Diorang tak boleh nak tak biasa dan sukar. Jadi memang dalam hati diorang memang tiada hati lah nak pergi Malaysia sebenarnya. Tak ada hati. Lagipun diorang tak tahan dengan cuaca panas. Contohnya kalau kat sini musim summer tu, diorang jadi macam lesu, lemah dan lesu bila cuaca panas. Jadi imagine kalau diorang datang Malaysia. Dan aku pernah tanya kat mentuaku, jawapan dia adalah kalau Malaysia snow baru dia datang Malaysia, macam tu jawab. Itu jawapan dia. Tunggulah bila aku kaya, kalau dia masih hidup kan, bolehlah ada aku sponsor dia datang Malaysia ke, dalam flight sejuk, keluar daripada flight sejuk, tak pernah merasa panas lah, macam tu. Itu kalau itu yang dia nak kan. So jawapan kepada itu, no, mentuaku tak pernah datang Malaysia. Yang pernah datang sini adalah ayahku, keluargaku saja. Orang sini tak ada yang pernah datang ke Malaysia kecuali anak-anak tiriku. Waalaikumsalam. Mama tengah buat video ni. Tak balas ke? Dan pernah ada yang bertanya pasal mentuaku yang masih sihat. Ya, kebanyakan orang-orang di sini, diorang masih sihat dan kuat. Kenapa? Sebab style kat sini, pemakanan mereka, jaga pemakanan mereka. Mereka tidak makan sentiasa. Macam kita kan, kita tiada had untuk makan. Restoran buka senantiasa buka. Atau kat sini, restoran kebiasaannya, contohnya kalau restoran Indian, dia akan, atau Indian atau Asian kan, dia akan buka masa lunch time dan nak dinner. Dia bukan buka the whole day macam kat Malaysia kan. Jadi orang boleh mencekik tak kira masa, tak. Dan orang sini, macam mentua aku kan, diorang akan sentiasa ada check up dengan doktor, dan akan sentiasa pantau blood test. So berdasarkan pada blood test tu, diorang akan tengoklah kalau terlebih gula ke, garam ke, dan memandangkan diorang dah makin tua, ada masalah jantung juga. Pak mentuaku pakai pacemaker, mak mentuaku tak. Jadi telah dinasihatkan untuk tidak terlampau banyak sugar dan tidak makan garam at all. So dah berapa tahun diorang tak makan garam, jadi they lost a lot of weight. Sebab selera tak ada. Jadinya, diorang jaga pemakanan lah. Kalau sarapan. Kalau lunch, in between diorang tak ada nak munch macam orang kita boleh tengok TV, mengunyah, tak ada. Dan dalam pemakanan harian diorang pun sangat berkhasiat lah cara diorang makan. Contohnya kalau berlemak-lemak, berkrim disukai ramai ni, tak ada sangat. Dan bergoreng-goreng guna terlampau minyak sampai berenang-renang pula lauk pauk tu dalam minyak tu, tidak juga. So jadi mereka sangat menjaga pemakanan mereka. Itu adalah antara perkara yang baik. Jadi amat jarang diorang mempunyai penyakit. Apa orang Malaysia kata 3 serangkai ke 4 serangkai 3 serangkai penyakit yang biasa orang-orang tua kita tu. Jadi amat jarang. Diorang memang pantau. Kebanyakan diorang lah akan tetapi ada je yang gomok-gomok, tapi amat jarang lah sebab diorang memang jaga. Yang gomok-gomok ni biasanya entahlah nak cakap sebab yang dah aku tengok semua okey-okey je. Kalau yang gomok-gomok ni wallahualam lah, tapi still jagalah, tapi dah gomok jugalah kan. Walaupun gomok-gomok pun lama juga hidup. Kuat juga. Lainlah dengan also sebab cuaca memainkan peranan penting juga ya. Bila cuaca sejuk, kita kuat tau. Sebab dia jadi macam mengawetkan badan kita lah. Atau cuaca panas kita sama juga macam lauk kan. Bila panas dia cepat basi kan. Manusia pun macam tu jugalah kot. Bila sejuk tu kita tahan badan kita menjadi kuat dan sihat. Kalau panas tu cepat je lemau, tak bermaya, semua macam tu lah. I think it's like that. Jadi, diorang ni panjang umur,
Not to say sebab diorang ni minum alkohol, no. Sebab kita punya mentaliti, oh diorang minum alkohol, minum wine, sebab tu diorang kuat. Tak juga. Jaga pemakanan. Mentuaku ni bukan macam orang lain. Kalau orang lain yang typical French tu, bila lunch je minum wine, 1 gelas wine. Dinner je 1 gelas wine. No, they are not like that. Kalau pak mentuaku pun, dia minum beer. Tapi beer itu zero alcohol. Maknanya beer yang tak ada alkohol lah. Tu je. Don't really drink alcohol. Jadi... kalau daripada segi kesihatan pun, doktor nasihatkan jangan terlampau banyak minum alkohol sebab tak bagus untuk kesihatan. So, nak menyalahkan alkohol kata untuk beri kekuatan tu hidup lah juga. Jadi yang paling penting adalah pemakanan, jaga pemakanan, time-time dia dan jangan mengunyah in between meals. Itu. Ada ayat kat sini, moto TV kat sini Faut pas grignoter entre les repas. Maksudnya jangan mengunyah antara makanan, antara meal. Contohnya antara lunch dengan dinner tu atau antara breakfast dengan lunch tu jangan mengunyah macam tu. Itu mengelakkan obesity dan juga daripada penyakit-penyakit. So kenapa orang tua kat sini kuat, itu adalah antara sebab-sebabnya berbanding dengan orang-orang kita. Buat yang baru subscribe dekat channelku ataupun tak kenal siapa daku di Instagram, kalau yang selalu yang follow daku dekat Instagram tu akan dah tahulah daripada A to Z pasal keluargaku. Jadi buat anda yang tak tahu tu, suamiku adalah anak tunggal. Pak mentuaku anak tunggal. Mak mentuaku juga anak tunggal. Akan tetapi pak mentuaku ada sepupu, maknanya mendiang mak dia ada adik-beradik. Jadi ada sepupu. Ada anak jadi sepupu dia tapi dia tidak rapat dan tidak bercampur. Jadi macam itulah jadi anda lihat, kami ni antara kami je lah, kami tidak ada, suamiku tidak ada saudara mara di sini, syukur alhamdulillah. Kalau tak aku tak dapat bayangkan anak-anak aku ada sepupu sepapat kat sini. Oh, entah apa lagi lah influence anak aku ni. Dah ada anak tiri dia pun dah cukup mencabar, janganlah ada saudara mara pula. Oi. Macam tu je lah. Jadi suamiku, mentuaku adalah anak tunggal. I'm Elliot, aka Bangna. My suggestion for French song will be À l'aube by Feu Chatterton. J'ai le gosier sec. One of my favorite dishes will be crispy chicken with fried rice, nasi goreng and nasi ayam. I guess it's getting to a point when you need a minimum of amount of money and anything like this, but you still can live a happy life. I don't know where I will be even in 2 months or 3 months, so I always leave my options open. Daku terpaksa end video ini, jadi terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.